نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kuliah ni kita namakan dia kuliah nostalgia sikitlah. Sebab saya ingat 3 tahun lepas sebelum saya ke Qatar, kita selalu ada kuliah di sini setiap minggu, ataupun sebulan 2 kali macam tu, kita sebelum salam dan sebagainya. Dan benda tu dah berlalu lama lah, dah berlalu 2 tahun setengah ataupun hampir 3 tahun. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ni kita dapat bertemu sekali lagi setelah lama kita tak buat kuliah macam ni. Mungkin hari ni kita sekadar bersembang-sembang santai lah, kita ambil sedikit sebanyak manfaat kalau boleh. Cuma yang lebihnya kita tak ada apa-apa fokus, kita sekadar bercerita sedikit sebanyak. Yang pentingnya saya sebenarnya satu lagi, alhamdulillah isteri saya baru melahirkan anak perempuan. Jadi hari ni hari ke-7. Jadi saya jemput tuan-tuan, kita datang kuliah ni, dan saya persilakan tuan-tuan untuk sup kambing dengan roti menggali. Yang bahagian akikah tu sup kambing lah, roti menggali tu bonus, dia tak termasuk akikah, tapi kita sebat sekali dua-dua lah. Jadi disebabkan itu, kita bagi habis kuliah kita ni cepat sikit, insyaAllah Isyak ataupun sedikit selepas Isyak kita berhenti, kita makan. Baik, sekadar kita nak cerita sikit untuk kita bersama. Bila orang kata orang ni mengikut sunnah, orang ni dia berada di atas jalan sunnah, kadang-kadang kita kena tanya diri kita, apa beza di antara orang yang mengikut sunnah dengan orang yang tidak mengikut sunnah? Kita tak bercakap tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah, bukan itu, kita tak mau cakap tentang tu. Kalau kita cakap tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah, dia merangkumi ramai orang. Cumanya dalam perbualan seharian kita, ataupun dalam masyarakat kita hari ni yang kadang-kadang tungging terbalik, tak berapa betul ni, bila kita kata kita ikut sunnah, apa beza kita dengan orang lain? Yang tu penting untuk kita tahu. Sebab dalam kadang-kadang bila nama kata kita ikut sunnah, tapi hakikatnya kita tak beza dengan orang lain. Orang lain, kita bagi contoh, orang lain menjadikan tokoh dia tu sebagai kata putus. Tokoh dia kata halal, dia pun kata halal. Tokoh dia kata haram, dia pun kata haram. Ustaz dia kata yang ni wajib, dia pun kata wajib. Ustaz dia kata yang ni makruh, dia pun kata yang ni makruh. Baik, bila nama kata kita ikut sunnah, kami ikut sunnah, kami tak ikut ustaz. Bila orang tanya, apa sumber kita? Itu benda penting. Apa sumber kamu? Sumber aku, Syekh Abdul Aziz bin Baz kata haram. Ataupun bab ni sunat. Kenapa sunat? Syekh Al-Albani kata yang ni sunat. Benda ni makruh. Sebab apa makruh? Syekh Utsaimin kata yang ni makruh. Ataupun orang tanya, apa pandangan kau tentang benda ni? Yang ni bid'ah ni. Sebab apa bid'ah? Sebab Ibn Taymiyah kata bid'ah. Tuan-tuan, dalam bab begini, kadang-kadang kita nampak seolah-olah tak ada banyak beza di antara kita yang kata mengikut sunnah ini dan juga orang yang tidak mengikut sunnah. Tak banyak beza. Sedangkan kalau tuan-tuan, terutamanya sahabat-sahabat kita yang muda-muda ni, kalau sahabat-sahabat yang muda-muda ingat, mula-mula kebanyakan kita mengenal sunnah, kita tak kenal tokoh. Macam mana kita tahu ada benda yang ataupun ada aliran pemikiran yang namanya sunnah, kita tak kenal siapa Albani, kita tak kenal siapa Qaradawi, kita tak tahu siapa bin Baz. Sebahagian sahabat kita, dia buka Sahih Bukhari, dia baca hadis Sahih Bukhari, dia nampak, rupanya macam ni Nabi salat, Nabi angkat tangan takat ni, Nabi letak tang sini, ini doa iftitah yang Nabi baca. Sebahagian sahabat kita.
Sebahagian sahabat kita yang lain dia baca Sahih Muslim. Bila dia baca Sahih Muslim sama juga. Dia cerita tentang umrah sebagai contoh. Oh, rupanya macam ni Nabi mulakan umrah. Yang ni yang Nabi sebut. Yang ni yang Nabi tak sebut. Bila Nabi tawaf, yang ni yang Nabi baca. Ini yang Nabi buat bila Nabi masuk Masjidil Haram. Sebahagian sahabat kita dia baca buku-buku hadis di peringkat permulaan. Tapi di mana masalah dia? Masalah dia bila kita semakin mengaji. Saya minta maaf, saya mungkin agak kritis terhadap aliran sunnah ni. Sedikit kritis lah. Untuk apa ni? Perbincangan kita bersama lah. Kadang-kadang bila kita semakin mendalam ilmu sunnah ni, sebagian sahabat kita awal-awal dia baca Sahih Bukhari. Bila orang tanya, pasal apa hang buat ni? Oh, yang ni aku buat ni pasal ada hadis Sahih Bukhari sahih. Pasal apa hang tak buat benda ni? Aku tak buat benda ni sebab ada sahabat Nabi kata hadis benda ni tak berlaku. Awalnya. Tapi bila semakin mendalam, semakin mempelajari sunnah, oh, kadang-kadang fokus kita sudah berubah. Fokus sebahagian sahabat kita selepas daripada itu bukan lagi mencerita tentang hadis, tapi dia bercerita tentang tokoh. Dia bercerita tentang ini kata alim ni orang Arab, tak mungkin dia buat silap, tak mungkin dia tak faham. Tak mungkin dia tak faham maksud Al-Quran sedangkan dia orang Arab. Tuan-tuan, kita kena ingat satu benda. Apabila kita melangkah kaki ke jalan ni, jalan yang macam ni, kita tak ada beza dengan orang lain. Sebab kunci yang membezakan di antara kita yang kata kita ikut sunnah ini dan orang lain yang mereka kata mereka tak ikut sunnah adalah apa? Berpegang kepada sunnah. Itu kunci dia. Maknanya semakin dalam kita pegang sunnah ni, maksudnya semakin kita mendalami hadis. Tapi kadang-kadang kita terkena satu sindrom bila kita semakin dalam sunnah, kita tak baca hadis dah. Kita pergi baca buku-buku tulisan tokoh. Baca buku tulisan tokoh ni tak salah. Boleh, tak ada masalah. Kitab fiqh, kita baca kitab-kitab tak ada masalah. Cuma fokus kita telah berubah. Jadi ini satu benda yang kita kena bagi perhatian bersama. Sebab saya ingat ramai di kalangan sahabat-sahabat kita sekarang yang mereka terkesan dengan aliran ini, atau bukan aliran, trend pemikiran ini, trend mengagungkan tokoh. Apabila tokoh tertentu bagi satu pandangan, pada dia tokoh ni mesti betul, tak mungkin dia salah. Dia akan pertahankan macam-macam. Bila kita kata tak, perkataan tokoh ni tak berapa tepat ni, mereka datang, mereka kata tak mungkin dia salah, dia baca hadis. Mereka kata tak mungkin dia salah, dia ni alim dalam tafsir. Kita kata kalau itulah alasannya, maka tafsiran Al-Imam Syafi'i dahulunya jauh lebih tepat daripada tokoh-tokoh kita. Tak ada orang berbeza pandangan dalam bab ni. Jadi untuk muhasabah kita bersama, bila nama kata mengikut sunnah, tuan-tuan kena ingat balik langkah pertama kita mengenali sunnah tu apa. Langkah pertama kita melangkah dengan membaca hadis dan mengamalkan hadis. Maka kena teruskan langkah itu. Kita kena baca kitab Sahih Bukhari, kita kena baca kitab Sahih Muslim, kita kena baca kitab Sunan, 4 kitab Sunan. Kita kena ambil manfaat daripada kitab-kitab ini. Sebab itulah yang dinamakan sunnah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tersalah. Bukan di kalangan bukan di kalangan ustaz-ustaz, kadang-kadang orang-orang awam bila dia baca hadis. Dia baca hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Contoh dia baca hadis Nabi solat duduk. Imam Bukhari letakkan bab khas. Bila Nabi solat dalam keadaan duduk, makmum di belakang pun solat dalam keadaan duduk. Bila dia baca hadis tu, dia nak amalin tu. Dia kata, kalau imam duduk, makmum mesti duduk. Dia pergi tengok orang kampung pula. Orang kampung amal lain. Orang kampung amal, imam kalau duduk, makmum kena berdiri juga. Itu kitab-kitab fiqh lama lah. Dia bantah orang. Dia kata, tak, hadis dalam Sahih Bukhari ni kata, bila imam duduk, makmum kena duduk. Dalam bab itu dia tersalah. Ini contoh. Sebab dalam perbahasan fiqh ni ada bab yang namanya an-nasikh wal mansukh. Hukum baru yang membatalkan hukum lama. Jadi asalnya itu perintah Nabi. Kalau imam solat duduk, makmum juga solat duduk. Tapi apabila dekat dengan detik kewafatan Nabi SAW, hukum tu dah berubah. Kalau tuan-tuan baca hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa Nabi ketika Nabi sakit. Nabi solat dalam keadaan duduk, makmum solat dalam keadaan berdiri.
Jadi Nabi solat dalam keadaan duduk, Abu Bakar mengikut Nabi SAW dalam keadaan berdiri, dan makmum lain mengikut Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Baik, dalam bab-bab macam ni kita tersalah. Kita kata, lah rupanya aku salah. Tak betul tu. Pemahaman aku salah. Tetapi kesalahan kita itu, dia bukan satu kesalahan yang besar. Sebab apa? Sebab pertama sekali ulama khilaf dalam bab ni. Yang kedua, niat kita nak ikut hadis. Kadang-kadang kita tersalah. Kadang-kadang pilihan kita tu tak tepat. Tapi asal kita berpegang kepada pandangan tu adalah apa? Kita nak mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita dah betul. Selepas itu mungkin kita betul, mungkin kita salah. Sebab tu saya selalu cerita dengan sahabat-sahabat kita, bila kita kata kita ikut sunnah, ini benda penting yang kita kena tahu. Nama kata ikut sunnah belum tentu confirm yang semua pandangan kita betul. Tak ada siapa boleh confirm. Kita tak memegang apa-apa tiket khas yang kata amalan hang ni betul. Orang nanti yang ini kita cerita-cerita sudah, kita cerita perkembangan sunnah dan sebagainya. Ada orang kata, contoh tuan-tuan, bab kunut dalam solat subuh sebagai contoh. Sebahagian sahabat yang belajar hadis, bila dia baca hadis, dia tengok sebahagian besar sahabat lepas kewafatan Nabi SAW tak baca kunut. Lepas tu bila dia sahabat sebahagian mereka tak baca kunut, dan mungkin dia baca pula kitab fiqh, dia tahu Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah tak baca kunut. Imam Syafi'i baca. Pada dia kata, aku tak mau baca kunut solat subuh. Sebab apa? Sebab dia kata ini bukan sunnah, sebab Nabi tak buat kunut secara tetap. Jalan dia tu betul. Jalan dia apa? Dia baca hadis, dia tengok perkataan para sahabat. Tetapi hukum dia tu belum tentu dia betul. Dalam bab hukum belum tentu dia betul. Boleh jadi, ni nak cerita boleh jadi ni, boleh jadi Nabi buat kunut. Nabi buat kunut, ada sahabat nampak. Kadang-kadang Nabi solat tak buat kunut, sahabat yang lain tak nampak, dia pun kata Nabi tak buat kunut. Jadi dalam kes ni macam mana? Kita kata, kalau ini kemungkinan dia, kita kata kadang-kadang Nabi buat kunut, kadang-kadang Nabi tak buat kunut. Dua-dua betul. Itu satu kemungkinan. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab kunut ni, Imam Syafi'i kata, isbatkan sesuatu tu, isbat ni maksud dia menetapkan sesuatu itu dipegang lebih daripada menafikan. Maknanya kalau sahabat kita ni dia duduk tepi masjid lama, dia kata lori tak lalu kat sini tadi. Aku duduk sini lori tak lalu. Mai sahabat seorang lagi, dia kata dak, lori lalu aku nampak. Dua-dua orang dipercayai. Kita pegang apa? Lori lalu ke tak lalu? Kita pegang lori lalu. Sebab yang kata lori tak lalu ni, dia bercakap berdasarkan ilmu dia. Dia tak nampak. Yang kata lori lalu ni, dia nampak lalu. Kalau dua-dua tu dipercayai, maknanya apa? Kesimpulan dia, lori memang lalu lah. Sebab dia ni nampak. Tuan-tuan, bab fiqh juga sama. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, sama. Ada sahabat yang kata Nabi tak pernah kencing berdiri. Ada sahabat kata Nabi pernah kencing berdiri. Kita pegang yang mana? Kita pegang Nabi pernah. Sebab apa? Sebab yang kata tak pernah, Aisyah radhiyallahu anha, dia bercakap berdasarkan ilmu dia. Yang kata Nabi buat benda itu, dia nampak. Sebab itu al-isbat muqaddam 'ala an-nafi. Menetapkan sesuatu didahulukan di atas nafi. Jadi tuan-tuan, balik kepada cerita kunut ni, ikut pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Anas bin Malik, apabila dia isbatkan Nabi baca kunut, Anas bin Malik tahu, Imam Syafi'i tahu ada imam ataupun ada mazhab lain, ada sahabat lain yang kata tak ada kunut. Tapi apabila Anas bin Malik kata Nabi buat, dan hadis itu dinilai sahih ataupun makbul di sisi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Pada aku kena buat lah. Sebab sahabat yang nafikan kunut, boleh jadi mereka tak buat, boleh jadi mereka tak nampak. Tapi sahabat yang isbatkan kunut, dia isbatkan artinya dia nampak. Ala kulli hal, bila cerita bab fiqh ni, cuma kesimpulan yang saya nak bawa ni, nama kata kita ikut sunnah, belum tentu kita betul. Dalam banyak bab belum tentu kita betul.
Dan kadang-kadang pandangan kita tak berapa kuat pun. Dalam beberapa bab, pandangan kita bercanggah dengan ramai orang. Banyaklah bab kalau tuan-tuan yang membaca buku-buku tulisan tokoh-tokoh aliran sunnah kan. Kadang-kadang kita jumpa beberapa bab yang bercanggah dengan keempat-empat mazhab. Ada juga. Belum tentu kita betul. Tapi beza antara orang yang kata dia ikut sunnah dengan orang yang kata dia tak ikut sunnah ini, apa dia beza dia? Jalan kita mencari agama melalui hadis. Itu beza dia. Boleh jadi kadang-kadang kita kena, boleh jadi kadang-kadang tak kena, boleh jadi kadang-kadang kita faham merepek. Boleh jadi fahaman kita merepek, tak kena. Tetapi apabila kita melalui jalan mengikut sunnah Nabi SAW, yang tu namanya mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, untuk permulaan ni saya berpesan kepada diri saya dan kita sekalian, sibukkan diri kita dengan mempelajari hadis. Sibukkan dengan mempelajari hadis. Lebih daripada benda-benda lain. Pastilah kita baca Al-Quran, itu benda paling utama. Tapi dalam bab kehidupan kita ni, banyakkan membaca hadis. Kadang-kadang ini masalah besar yang berlaku pada hari ini, bila banyak tokoh-tokoh bertelagah. Tokoh ni kata tokoh tu tak boleh pakai, tokoh tu kata tokoh ni memang kami semua tak terima dah. Tokoh ni pula kata tokoh tu jumud, tokoh tu pula kata tokoh ni terkeluar dah daripada aliran. Benda-benda begini berlaku. Apa pendirian kita? Nama kata kita mengikut sunnah. Tokoh itu tidaklah lebih besar daripada Nabi SAW. Tak ada tokoh lagi besar daripada Nabi SAW. Orang berbeza pandangan ni semua pada kita. Kita kata tidak menjejaskan hidup aku walaupun sedikit. Sebab pada kita, kebenaran itu bukanlah terletak pada seorang manusia, melainkan Nabi. Selain daripada Nabi, boleh jadi dia betul, boleh jadi dia salah. Boleh jadi dalam bab ni dia jumud, boleh jadi dalam bab ni dia terbuka, boleh jadi dalam bab ni dia literal, boleh jadi dalam bab ni dia memahami usul. Tokoh itu belum tentu tepat. Tuan-tuan, inilah salah satu lagi beza antara orang yang mengikut sunnah dengan yang tak mengikut sunnah Nabi SAW. Ini kita kena tanam dalam jiwa kita. Dia dalam sunnah ni tak ada taksub kepada manusia. Tak ada. Itu benda penting. Taksub ni, sebelum kita cerita taksub yang besar ni, taksub yang kecil je. Sebahagian daripada orang yang belajar sunnah ni, sebab ni saya pun agak terkilan jugalah benda ni berlaku. Apabila mereka sebut nama imam-imam besar, mereka sebut je, ini pandangan Imam Syafi'i, ini pandangan Imam Ahmad, ini pandangan Imam Malik. Nama-nama tu biasa pada dia. Tapi bila dia sebut nama tokoh-tokoh aliran dia, oh ini pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Oh, sedap bunyi dia. Doa lagi kat belakang. Ini adalah pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Nak puji tak apa, tak ada masalah. Tapi ini sedikit lah. Pada saya tak berapa enak dengan perkataan begini. Kalau kita nak puji, tuan-tuan, imam 4 mazhab tu lebih layak dipuji daripada mana-mana tokoh kita pada hari ini. Ini kita kena faham. Sebab ramai orang, mereka kata, pengikut sunnah ni tak pegang 4 mazhab. Mereka ni tak terima Imam Syafi'i. Mereka salah menuduh kita begitu. Kita pegang. Kita tak tolak mana-mana mazhab pun. Tetapi apa kesilapan kita? Kadang-kadang kita meletakkan tokoh kita sikit lagi tinggi daripada imam-imam besar ini. Kadang-kadang kita semua, kadang-kadang kita melakukan kesilapan ini. Yang mana dalam bab ni kita silap. Kalau nak pegang hadis tak apa. Tapi kalau nak bandingkan tokoh, perkataan kita kena jaga. Bab Imam Ahmad berbeza dengan Imam Syafi'i sebagai contoh. Kita baca, kita rasa dalam bab ni aku rasa pandangan Ahmad kuat lah kot. Bila kita baca ni, kita tahu. Kita main cerita ke orang, macam mana kita nak cerita? Kita boleh kata, aku baca hadis, aku rasa hadis yang Imam Ahmad guna ni lebih tepat. Itu tak apa. Boleh. Dia berbeza dengan bila kita cerita ke orang, kita kata, bab ni Imam Ahmad dengan Syafi'i berbeza. Tapi pandangan yang paling kuat pandangan Syafi'i, sebab Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata macam tu. Ini tak kena. Perkataan-perkataan begini kita kena elakkan. Bila kita nama kata ikut sunnah, benda-benda gini kita kena elakkan. Pengiktirafan kita kepada para imam tu mesti jelas. Tapi kadang-kadang kita tengok benda begini berlaku.
kita jadikan keutamaan kita terhadap beberapa tokoh aliran kita lebih besar daripada keutamaan kita kepada ulama-ulama besar dahulu. Tuan-tuan, nama kata ikut sunnah ni, kita tak ada apa masalah pun dengan Imam Syafi'i. Tak ada langsung. Sebab tu kadang-kadang sebahagian sahabat-sahabat yang baru sebahagian mereka yang baru mengenali sunnah ni, mereka kata apa? Mereka kata, dalam bab ni kami ikut sunnah, hampa ikut Syafi'i. Tuan-tuan, pandangan sebut benda ni jangan duk sebut, minta tolong jangan sebut. Kita merendahkan martabat al-Imam Syafi'i rahimahullah. Depa ni tak ikut sunnah, apa ni taklid Syafi'i. Jangan sebut lah gitu. Kita kata dia muqallid, tak apa. Kita kata hampa ni tak mau baca hadis, yang tu tak apa. Tapi hampa jangan pergi tarik sekali Imam Syafi'i. Sebab kedudukan al-Imam Syafi'i tu lagi tinggi daripada mana-mana guru yang kita duk angkat sekarang ni. Jauh lebih tinggi. Jadi bila nama ikut sunnah, ini semua benda-benda yang kita mesti sensitif. Sebagaimana kita cinta guru-guru yang mengajar kita sunnah, begitu juga kita mesti cinta para imam besar yang telah bermati-matian memperjuangkan sunnah. Kadang-kadang dalam bab yang mungkin bab ni kita susah nak kaji, tapi juga dianggap salah satu kesilapan dalam akademik. Apabila pandangan tu orang dahulu dah sebut, pandangan tu Imam Syafi'i dah sebut dah, kita ambil pandangan yang sama, yang pandangan tu juga diambil oleh orang lain selepas al-Imam Syafi'i. Contohnya tuan-tuan, orang Melayu selalu buat kan, baca Al-Quran, sedekah pahala bacaan Al-Quran ni kepada orang mati, orang yang dah mati. Baru ni Syam Kamikaze kena teruk lah. Apa orang hentam dia, apa, mana punya mangkuk, pergi kata kat dia belajar ambil sanad hadis dengan syaitan lah apa, ini semua. Beza dalam fiqh ya, dia hentam dia macam dia murtad lah. Saya dengar juga komen Syam Kamikaze dalam bab tu. Syam Kamikaze ni agak lembut, cuma bahasa dia lembut tapi isi dia kasak lah. Dia sebat orang pedih kot tu, yang orang pun mereka mengamuk balik lah. Tuan-tuan, dalam bab begini kan, baca Al-Quran kirim kat orang mati. Orang yang antara yang paling awal yang katakan benda ni tak sampai kepada orang mati, antara orang paling awal, amalan ni tak ada di zaman Nabi SAW. Dia tak ada, tak berlaku. Nabi tak buat. Dan tak ada satu hadis pun sahabat yang Nabi sebut baca Al-Quran dan sedekah kat dia ni. Tak ada. Tak ada juga hadis yang mana-mana sahabat, hadis-hadis yang sahih daripada mana-mana sahabat baca Al-Quran, ang sedekah mai kat aku. Tak ada. Cuma yang ada sebahagian asar sahabat suruh doa kat kubur mereka. Itu ada. Diriwayatkan daripada sebahagian sahabat doa baca Al-Quran di kubur mereka, itu ada. Adapun buat bacaan ni sedekah kat orang mati, tak ada. Ulama berbeza pandangan dalam bab ni. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memilih pandangan yang kata tak sampai. Antaranya tafsiran wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tak boleh mewarisi dosa orang lain. Ibn Kathir sebut dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, pandangan Imam Syafi'i tak sampai. Begitu juga Al-Imam Syafi'i juga sebut dalam kitab Ikhtilaful Hadis, bila dia bahaskan apa amalan yang sampai, apa amalan yang tak sampai, apa amalan yang blur di tengah-tengah. Yang sampai apa? Upah haji sampai. Mak kita tak dan nak pergi haji, dia pun padam. Kita boleh upah haji bagi pihak dia, pergi haji, itu sampai. Kita nak wakaf atas nama dia. Ayah kita meninggal dah, dia ada harta banyak, kita ambil, kita nak wakaf, kita nak bubuh atas nama dia, itu pun boleh sampai. Itu sampai. Yang tak sampai apa? Semayang tak boleh. Bini tak larat duduk kat rumah, bang tolong semayang 2 kali hari ni untuk saya, itu tak boleh. Sama ada dia masih hidup ataupun dia telah mati. Ramai orang kata, ustaz, mak saya ni dia semayang, dia tak tinggal. Cumanya dekat-dekat dia nak mati ni, dia tak larat. Bila dia tak larat, 2 tahun dia tak semayang. Boleh tak saya nak ganti semayang dia 2 tahun? Kita kata tak boleh. Semayang tak boleh ganti. Yang blur ni apa? Yang blur yang duduk tengah-tengah. Baca Al-Quran, zikir, yang ni semua kita tak tahu sampai tak sampai. Maka kata Al-Imam Syafi'i, benda-benda ini apabila dia berkaitan dengan tubuh badan sendiri, sebagaimana solat, tubuh badan sendiri yang solat atas kehendak sendiri, dalam kes ni kata Al-Imam Syafi'i, dia tak sampai.
baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, nak kirim kat orang tu tak sampai. Tapi apabila dia menggunakan duit, upah haji pakai duit, bayar fidyah orang tak puasa pun pakai duit, wakaf pakai duit, dia tinggalkan kita. Kita ada duit, kita nak sedekah, duit tu bubuh atas nama dia. Al-Imam Syafi'i kata sampai. Ini fiqh. Kita jangan tiba-tiba datang kita kata oh tak sampai kepada orang mati. Sebab apa? Sebab Bembas kata tak sampai. Bembas alim betul, tapi di mana Bembas nak dibandingkan dengan Imam Syafi'i? Ini metodologi mempelajari hadis. Jadi sama-sama sekali lagi saya pesan kepada kita sekalian, bagilah keutamaan kepada hadis. Kembalilah sebagaimana mula-mula kita belajar sunnah dulu. Kita tak ambil tahu dah tokoh ni ikut siapa, tokoh ni betul tak betul, kita tak ambil tahu. Pada kita pegang dengan hadis. Dan dengan itu hidup kita mudah. Ramai sahabat-sahabat kita bila keluar sana jumpa dengan orang kata apa ni Syekh Hang masuk parti ni? Orang kata apa ni Syekh Hang tiba-tiba pergi sokong kerajaan tak tentu hala. Orang kata apa ni Syekh Hang dulu sokong kerajaan sekarang hentah habis-habisan. Kalau kita ni duk pikul bebanan nak pertahankan Syekh kita, mati kita nak jawab. Sebab Syekh kita bukan maksum. Hari ni dia bagi satu pandangan, esok dia ubah. Kita nak defend dia, sakit kepala kita. Apa jawapan kita? Dia ikut parti tu ke? Dia ikut parti ni ke? Dia sokong orang tu ke? Dia maki orang ni ke? Yang tu tak ada kena-mengena dengan aku. Aku hanya belajar daripada dia. Yang aku ikut adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hatta kalau kamu boleh buktikan Ibn Taymiyah tu sesat sekalipun. Sahabat-sahabat yang muda-muda kalau rajin ikut Facebook ni sekarang, ramai orang cari bukti Ibn Taymiyah sesat. Dalam bab jisim, dalam bab Allah ada had, dalam bab macam-macam. Nak buktikan Ibn Taymiyah sesat. Kita kata, kalaulah hampa boleh buktikan Ibn Taymiyah sesat sekalipun, dia tidak menjejaskan apa-apa daripada kefahaman kami kepada sunnah. Tak ada kena-mengena langsung. Dia sesat ke, dia tak sesat ke, tak ada kena-mengena dengan kami. Cumanya kami ada masa lapang sikit, kami pertahankan dia lah. Sebab dia mengajar sunnah, kami pun hampa bagi hujah yang salah, kami jawab lah balik. Ibn Taymiyah ni tuan-tuan, saya tak tahu pasal apa. Mungkin saya tahu apa yang berlaku. Saya tak tahu sebab apa orang benci betul dengan dia. Benci tu tak apalah. Kadang-kadang kita suka orang, kadang-kadang kita benci orang kan. Al-arwah junudun mujannadah. Nabi kata, ruh-ruh manusia ni adalah tentera yang berbaris. Fama ta'arafa minha talaf. Mana-mana yang kena sebati, dia boleh duduk sekali. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana-mana yang tak kena tu, dia akan saling menjauhi. Jadi benci orang ni okey, tak apa. Benci tu benda biasa, orang jahat kita benci. Tapi benci jangan buat sampai menipu. Ni masalah dia, tadi ingat nak berhenti awal. Banyak benda dah masuk pula ni. Tak apalah, kita sambung sikit. Baru ni ada seorang sahabat berbual dalam Facebook, Ibn Taymiyah sesat. Sebab apa sesat? Sebab ni sahabat ni dia kata Ibn Taymiyah sesat sebab apa? Sebab dia kata Allah mendudukkan Nabi Muhammad bersama dengan Allah di atas arash. Yujlisahu ma'ahu ala arshih. Allah mendudukkan Muhammad bersama Allah di atas arash. Ibn Taymiyah sesat dia kata. Ini budak-budak biasa ni. Bila kita baca-baca dalam kitab Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah tulis, dia tengah cerita bab apa ni, kehebatan Nabi, tentang bab kemuliaan Nabi SAW. Antara satu bab yang dia sebut di situ, dia kata sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-ulama al-mardiyun, para ulama yang diredai. Maksud perkataan maqaman mahmuda, Allah bagi kat Nabi SAW kedudukan yang terpuji ni. Sebagai kata Ibn Taymiyah, ni kata Ibn Taymiyah dalam kitab dia, sebagaimana kata ulama yang diredai. Siapa ulama tu? Mujahid. Siapa Mujahid? Murid Ibn Abbas. Sebagaimana kata Mujahid, Allah mendudukkan Muhammad di atas arasnya bersama dengannya. Itu kata siapa? Kata Mujahid. Ibn Taymiyah tulis dalam buku dia. Orang yang hentam Ibn Taymiyah ni, mula-mula dia kata Ibn Taymiyah sesat. Sebab apa? Sebab Ibn Taymiyah sebut perkataan ni. Bila kita bawa buku Ibn Taymiyah, kita buktikan, tak, Ibn Taymiyah tak sebut. Ibn Taymiyah, dia kata Mujahid yang kata.
Dia tak salah. Mujahid yang suruh, yang kata dia cuma ulang kembali. Macam belalang lah, orang main rumah dia. Orang tanya bapak dia mana. Belalang kata, bapak aku suruh kata dia tidur. Belalang tak salah, dia tak tipu. Bapak dia yang suruh kata dia tidur, dia abang kat penghulu. Pak aku suruh kata dia tidur. Ibn Taymiyah, dia tulis perkataan Mujahid di situ. Jadi perkataan tu, original dia bukan dia punya. Mereka kata pula, oh macam tu lah. Kalau macam tu, Ibn Taymiyah sesat sebab dia telah membawa perkataan-perkataan yang menimbulkan kemusykilan. Nampak poin dia dah berubah dah. Mula-mula sesat pasal dia sebut. Lepas tu mereka kok mana akan jadi, mereka tukar pula. Tak, bukan pasal dia sebut. Pasal dia suka bawa perkataan-perkataan macam ni. Kita pun buktikan pula kat mereka. Sebenarnya, perkataan ni bukan Ibn Taymiyah seorang yang sebut. Dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari apabila mentafsirkan Maqaman Mahmuda, Imam At-Tabari menyebutkan dua pandangan. Satu, kedudukan yang tinggi dan terpuji ni maknanya Nabi boleh bagi syafaat. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, kedudukan yang tinggi dan terpuji ini maknanya Nabi, Allah dudukkan Nabi SAW di sisi Allah di atas arasnya di hari akhirat nanti. Itu dua pandangan. Kata At-Tabari, tafsiran yang paling tepat adalah tafsiran pertama. Yang paling tepat, Maqaman Mahmuda maksudnya apa? Syafaat. Tetapi namun begitu, itu tidaklah membantah kemungkinan tafsiran yang kedua ini. Tidaklah daripada sudut khabar, maksudnya khabarnya sahih, dan tidak juga di sudut logik, maksudnya benda itu tidak dibantah oleh akal. Kita kata kat orang tu, tak, sebenarnya kalau hang kata Ibn Taymiyah salah sebab dia menakalkan perkataan ni, perkataan ini juga dinakalkan oleh At-Tabari. Perkataan ini juga dinakalkan oleh Abu Daud. Perkataan ini juga dinakalkan oleh At-Tabrani kalau tak silap saya. Perkataan ini juga disebutkan dalam kitab As-Sunnah oleh Abu Bakar Ibn Khalal. Ini empat orang ni, At-Tabari, Abu Daud, Abu Bakar Ibn Khalal dan juga At-Tabrani, empat orang ni juga menakalkan sama macam Ibn Taymiyah. Kalau dia sesat sebab nakalkan perkataan ni, empat orang imam besar ni yang pernah letak tak mana? Mereka kata pula lepas tu, tak, sebenarnya bukan sebab nakal. Sebab Ibn Taymiyah ni, dia mensahihkan perkataan tu, sebab tu dia sesat. Saya tak tahu apa kena dengan mereka ni. Selagi Ibn Taymiyah tak sesat, selagi tu dia bersungguh-sungguh. Sampai nak kata Ibn Taymiyah sesat, kita pun kata, oi mungkin mikrofon pun jatuh dah. Ibn Taymiyah punya pasal. Kita kata mungkin betul ikut perkataan dia. Kita pun baca balik. Sebagaimana saya sebut tadi, dalam tafsir At-Tabari, At-Tabari mensahihkan khabar ini. Sedangkan Ibn Taymiyah dalam kitab Dar'ut Ta'arud, dia mentaifkan khabar ni. Kata Ibn Taymiyah, walaupun sanad khabar ini betul, kuat, tetapi ini bukan perkataan Nabi SAW. Ini adalah tafsiran Mujahid selepas daripada Nabi. Maka kita kena bezakan tafsiran yang diterima, iaitu tafsiran Nabi, dan juga pandangan peribadi orang lain. Maknanya apa? Baiklah, yang ketiga, kalau Ibn Taymiyah sesat sebab dia sahihkan khabar ni, maknanya At-Tabari mesti sesat dulu sebelum dia. Sebab At-Tabari lebih jelas mensahihkan khabar ni. Dia berkata, tak, bukan sesat sebab sahihkan khabar. Sesat sebab Ibn Taymiyah faham khabar ni macam zahir. Tuan-tuan, ada satu perbincangan panjang dalam Facebook. Habis satu hujah dia lompat satu, habis satu hujah dia lompat satu. Kita pun tak tahu. Last sekali nak tanya, hujah hang mana satu sebenarnya? Ibn Taymiyah sesat sebab apa? Sebab dia ucapkan perkataan ini kah? Sebab dia nakalkan perkataan ini kah? Sebab dia sahihkan perkataan ini kah? Ataupun sebab apa? Ataupun sebab dia faham perkataan ini mengikut zahir kah? Baik, kemungkinan keempat, Ibn Taymiyah faham ikut zahir. Kita kata tak ada. Ibn Taymiyah tak tafsirkan perkataan tu pun, dia lepaskan begitu je. Dan dia sandarkan kepada Tabari. Tapi bila buka tafsir At-Tabari, ada perkataan yang sedikit falsafah. At-Tabari menyebutkan dalam tafsir dia, apabila Allah mendudukkan Nabi SAW di atas arash, ada banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinannya, Allah ini terkeluar daripada makhluknya, ba'in an khalqih. Tak duduk dalam makhluk, Allah di luar makhluk.
Allah tak duduk dalam makhluk. Apa sahaja makhluk, Allah di luar. Bila kita kata Allah di luar makhluk, dan selepas itu kita sebutkan mendudukkan Muhammad di sisinya, dia tidak bererti bersentuh. Dia tidak bererti duduk sebelah. Dia tidak bererti duduk bersebelahan macam kita faham ni. Maksudnya apa? Maksudnya sekadar sebagaimana yang kita faham. Muhammad itu makhluk, Allah itu Tuhan, dan mereka tidak bersentuhan. Allah di luar makhluk. Allah di atas arash. Adakah arash tu yang menjunjung Allah? Tidak. Bahkan dengan kuasa Allah itulah arash itu diangkat. Ini akidah ahli sunnah, kena faham. At-Tabari kata perkataan ni tak ditolak. Tak ada masalah. Tuan-tuan, ni beza ahli sunnah dengan orang lain ni. Bukan kita kata dalam ahli sunnah ni, dalam akidah ada 3 mazhab lah. Salaf ataupun Asy'ari ataupun Maturidi. Cerita pasal mazhab salaf. Ikut mazhab salaf ni, pada kita tak ada takyif. Kita tak tanya Allah ni macam mana. Juga tidak ada tashbih. Kita tak samakan Allah dengan makhluk sama sekali. Kita isbatkan sifat Allah, kita tak sama macam makhluk. Jadi perkataan Tabari menunjukkan yang Tabari memahami nas ini secara zahir, tapi tak sama macam makhluk. Atas keempat hujah mereka nak hantam Ibn Taymiyah ni, last sekali tak kena kat Ibn Taymiyah. Dia lepas 4 panah kat Ibn Taymiyah, tiba-tiba 4 panah ni pergi kena kat orang lain. Panahan pertama dia, yang katakan ni perkataan Ibn Taymiyah, dia lepas tak kena Ibn Taymiyah, kena kepala Mujahid, alim besar, murid Ibn Abbas. Panahan kedua dia, yang kata Ibn Taymiyah nakalkan benda ni dalam buku dia, dia lepas 1 panah, kena 4 orang. Kena kat Ibn Taymiyah, kena kat At-Tabari, kena kat Abu Dawud, kena kat Tabrani, kena kat Abu Bakar Ibn Khalal. Panahan ketiga, yang kata Ibn Taymiyah sahihkan kabar ni, dia panah elok dah, Ibn Taymiyah mengelak, tak kena dia, kena kat At-Tabari. Panahan yang keempat, yang kata Ibn Taymiyah faham ayat ni secara zahir, pun Ibn Taymiyah elak, kena kat At-Tabari. Jadi tuan-tuan, bab-bab macam ni banyak berlaku. Sebab tu kita tokoh-tokoh kita merasa bertanggungjawab untuk mempertahankan tokoh-tokoh sunnah. Sebab orang tipu, orang nak hentam tipu, bawa khabar tipu. Tuan-tuan kalau cek dekat Facebook, dekat YouTube ni ada satu, saya tak tahu siapa yang letak, apa hujah yang membuatkan Wahabi terdiam. Pembentangan oleh seorang profesor universiti, pembentangan ada di YouTube. Hujah yang buat Wahabi terdiam. Baca buku Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah mengisbatkan jisim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca buku tu, dia kata tengok Ibn Taymiyah isbatkan jisim. Kita pun buka balik Majmu'atul Fatawa Ibn Taymiyah. Bila kita buka, kita kata Ibn Taymiyah sedang menakalkan pandangan mazhab lain yang dia tak setuju. Pandangan mazhab lain yang dia tak setuju, dia nakalkan. Dia kata ini pandangan mereka ni, yang ni pandangan lagi satu mazhab, yang ni pandangan lagi satu mazhab. Adapun pandangan aku, perkataan jisim tu aku tak mau guna. Sebab apa? Sebab salaf tak guna. Menipu atas nama tokoh ni bukan setakat budak sekolah darjah 3, sampai pensyarah universiti pun buat benda sama. Tuan-tuan, kita cakap, kita boleh buktikan. Daripada sekecil-kecil orang sampai sebesar-besar orang menipu. Maka sebab itulah tokoh-tokoh kita, mereka mengambil rasa tanggungjawab untuk mempertahankan tokoh-tokoh sunnah yang dikritik. Tapi balik kepada cerita kita, itu bukan keutamaan kita. Kita ada masa lapang, kita pertahankan sikit tokoh-tokoh kita. Tapi keutamaan kita adalah mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hentam aliran sunnah ni, orang kata apa? Sunnah ni musyabbih, samakan Allah macam makhluk. Mujassim, mereka bagi sifat jisim kepada Allah sama macam jisim makhluk. Tuan-tuan, bab ni jangan kata Ibn Taymiyah yang sesat. Tak payah kata Ibn Taymiyah. Jangan cerita pasal imam-imam besar. Jangan cerita pasal Ibn Qayyim. Jangan cerita pasal Ibn Abdul Bar. Jangan cerita pasal tokoh-tokoh besar ni. Jangan cerita pasal Abdullah bin Mubarak. Tanya orang yang baru 2-3 tahun belajar sunnah. Baru sekejap je. Siapa-siapa je baru setahun 2 kenal sunnah. Pi tanya dia, tuan-tuan cuba tanya dia soalan macam ni. Tangan Allah macam mana? Apa jawapan dia? Tak payah tanya tokoh ni. Tanya orang biasa yang kecil-kecil je. Tangan Allah macam mana? Cuba tanya dia. Nescaya dia akan kata sama ada aku tak tahu, ataupun aku tak mahu ambil tahu pun macam mana, ataupun dia penampak muka kita hantar dia tanya soalan ni semua. Itu pendirian kita.
Daripada sekecil-kecil orang sampai sebesar-besar tokoh, pendirian kita sama. Tak ada siapa di kalangan ahli sunnah yang kata muka Allah, wajhullah sama macam wajah kita. Tak ada siapa di kalangan ahli sunnah kata Allah turun 2/3 malam ke langit dunia sama macam hang turun daripada kerusi. Tak ada siapa pun. Tiba-tiba datang beberapa orang katakan, tengok mereka ni tashbih. Tashbih kok mananya? Ini manhaj, metodologi yang semua orang ikut. Hang cari 10 orang sunnah, hang tanya mereka, Allah turun ke langit dunia macam mana? Kalau semua mereka kata Allah turun macam aku turun macam kursi, sesatlah akidah tu. Yang ni hang tanya semua orang, di mana-mana negara pun, semua setuju, kami tak tahu macam mana. Tashbih kok mana? Tuan, ni hentaman-hentaman terhadap pendirian sunnah yang berlaku pada hari ini. Dan dalam masa yang sama, tokoh orang-orang yang mempelajari sunnah ni pun kadang-kadang mulut dia jahat juga. Dia hentam orang lain serupa tu juga. Jadi kita kena, bab-bab begini kita kena berhati-hati lah. Kita, sebab tu dia check and balance lah. Sikap taksub ni ada di mana-mana, di kalangan sahabat-sahabat kita dan juga orang-orang lain pun sama juga. Hentam tokoh-tokoh ni. Dalam bab ni Imam Nawawi tak faham akidah. Oi, hang terror gila. Imam Nawawi tak faham akidah. Bab ni, Ibnu Hajar dia tak ikut akidah salaf sebab zaman dia salafi tu tak ada sangat. Jadi dia pun tak tahu. Kepala otak hang dia tak tahu. Dia cerita pasal akidah salaf dalam kitab dia. Cuma pada dia kata aku memilih untuk takwil sebahagian sifat, nas-nas sifat dia ikut Asy'ari. Itu yang dia ketahui. Pilihan dia, ijtihad dia. Kita mulut kita jangan duk melampau-lampau dengan hentam ulama. Pada-pada tak sama dengan dia pun, tak sama sudah. Kalau bab-bab begini, kita jumpa tokoh-tokoh kita hentam dia. Tuan-tuan, ni bab penting. Satu, sebelum kita berhenti. Kita nak makan sup ni, kena berhenti. Baik. Kalau bab-bab yang tokoh kita hentam orang tak tentu halal ni, tuan-tuan tolonglah jangan bawa benda-benda begini. Simpan lah. Tokoh ni hentam tokoh tu. Tokoh ni bantai tokoh tu. Kita simpan lah. Kalau tak mau simpan pun, nak sampaikan benda tu dengan nada yang tawaduk. Talibul ilmi ni dia kena ada tawaduk. Kita baca penulisan orang tentang kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Kita baca. Ulama kata banyak hadis-hadis dalam tu yang dhaif ataupun palsu. Antara yang takhrij kitab Ihya Ulumuddin ni adalah Al-Iraqi. Sebahagian tokoh pula mereka keras. Mereka kata Ihya Ulumuddin ni elok lempak je, elok bakar je. Kita sebagai talibul ilmi, apa kita buat? Kita pilih pandangan yang paling tawaduk. Imam Al-Ghazali ni imam yang besar, nama besar dalam ilmu. Cumanya para ulama ni, antaranya Al-Iraqi, memperingatkan ada hadis-hadis yang lemah dalam tu. Takat tu ya. Kita jangan lajak lagi laju lagi. Kita jangan speed lebih daripada tok guru ni. Itu janganlah. Orang tanya tentang kitab, kita komen macam kita baca dah kitab tu. Kitab ni tak berapa bagus isi kandungan dia, hang baca pun tak. Jadi bab-bab begini kena berhati-hati sikit. Terutama sekali di kalangan kita pun sama juga. Tokoh ni kata kat tokoh tu perkataan-perkataan yang jahat ni, yang tak apa sedap, kita simpan lah. Tak payah sebut lah. Orang tu kata kat kawan ni balik, bab-bab begini kita simpan. Dia tidak membawa keuntungan kepada siapa-siapa pun. Sebab itu tuan-tuan, tengok sikap para ulama' jarh wa ta'dil. Para guru mereka kadang-kadang perkataan mereka keras. Antara yang keras menerima kritikan ni Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dia duduk di Kufah dan manhaj dia tak sama macam orang di Madinah. Trend pemikiran dia. Jadi orang di Madinah ni hentam dia. Orang di tanah Arab di Hijaz, Al-Auza'i hentam dia, Daud As-Sakhtayani hentam dia, Imam Malik hentam dia. Sebahagian pandangan Imam Ahmad pun hentam dia, Sufyan bin Uyainah hentam dia, Sufyan Ats-Tsauri, ramai yang kritikan terhadap Ibn Taymiyah. Tapi orang-orang selepas tu yang kecil-kecil ni, mereka tak bercakap tentang Ibn Taymiyah. Ini kata guru kami, dan ternyata guru mereka tersilap dalam mengkritik Ibn Taymiyah, dalam mengkritik Abu Hanifah. Abu Hanifah dikritik kuat. Ramai orang yang mengkritik dia, dan ternyata kritikan-kritikan itu tidak berasas. Ataupun ada asas, dia tak kuat. Murid-murid dia diamkan diri, tak sebut. Begitu juga sikap kita kena ambil apabila berlaku isu-isu macam ni. Apabila berlaku saling kritik, mengkritik, hentam-menghentam ni, pendirian kita kena jelas. Kita jangan libatkan diri dalam bab begini. Melainkan orang tu dia melampau dia punya, Allah sebut dalam Quran, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah.
Kalau ada satu kelompok ni dia melampau hentam satu lagi, dia melampaui batas, apa kamu buat? Maka kamu kena memerangi orang yang melampaui batas sehingga dia kembali kepada pertengahan. Yang ni melampau dengan maki orang, kita kena hentam dia balik lah. Jangan melampau-lampau sangat, sikit-sikit sudah. Tapi yang terbaik jangan libatkan diri dalam bab-bab begini. Jadi saya ingat saya nak berhenti setakat ni dulu. Minta maaf lebih sikit daripada insya ni. Cuma sedikit sebanyak untuk kita kongsikan yang telah kita kongsikan hari ni. Fokus kita kepada sunnah, untuk nasihat untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat sekalian, kembali semula kepada sunnah. Sekarang ni alhamdulillah banyak buku-buku dah ditranslate dalam bahasa Melayu. Banyak sangat buku translate bahasa Melayu. Baca buku-buku hadis banyak. Bukan setakat kutub sitah je. Kadang-kadang kita baca ada buku hadis. Kutub sitah ni kena baca, itu yang paling utama. Buku-buku hadis lain kita baca. Kitab-kitab fiqh, pandangan ulama kita baca. Ulama ni dia ada taraf dia, letak dia dekat taraf dia. Orang tanya, siapa tokoh yang paling hebat dalam hadis? Dia orang jawab, tokoh paling hebat dalam hadis sebenarnya Nasiruddin Al-Albani. Tak kena tu. Berapa ramai tokoh-tokoh di kalangan salaf yang cukup hebat. Siapa orang yang paling tajam pemikiran dia dalam fiqh? Bila orang tanya, kita pun jawab, dalam fiqh ni sebenarnya yang paling tajam adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tak kena. Betul Al-Albani hebat, bin Baz hebat, tapi ulama itu diletak pada tingkat-tingkatnya. Baca juga buku ulama-ulama salaf. Tuan-tuan, buku Al-Imam Syafi'i dah ditranslate. Ar-Risalah, Ikhtilaful Hadis, ataupun Jima'ul Ilm. Kitab-kitab Imam Syafi'i dah translate. Dan banyak manfaat dalam tu, kita kena baca. Baru lepas tu kita boleh nak kata orang, hampa ni tak ikut Syafi'i, baru kena. Kita tak baca buku Imam Syafi'i, tiba-tiba kita kata hang tak ikut Syafi'i pun, tak boleh lah. Jadi kita kena baca. Cumanya mungkin untuk yang sahabat-sahabat kita yang pejuang-pejuang sunnah kita yang dah berumur, mungkin dah tak apa sesuai, mata dah tak apa nampak dan sebagainya. Ni yang muda-muda ni semua kena banyak membaca. Itu yang kita kena buat. Banyak membaca, banyak mengambil tahu apa yang berlaku. Jalan yang kita rintih ni bukan jalan yang mudah. Veteran-veteran kita yang memperjuangkan sunnah ini, mereka melalui jalan yang susah. Susah mereka apa? Mereka dicemuh oleh orang dahulunya. Mereka dihentam oleh orang. Orang kata mereka sesat. Orang kata mereka ni, yang bagusnya orang kata mereka ni tua sampai bila-bila, muda sampai bila-bila. Mati pun orang panggil dia muda agak. Dia tetap kau muda sampai dia mati pun. Tapi mereka menerima tekanan begitu. Dipulaukan orang, dihalau orang, orang tak mau cakap dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang muda, saya dan sahabat-sahabat sekalian, cabaran kita lain. Kita tak ada masalah. Kita ramai kawan-kawan dalam Facebook. Kita boleh buat lawak main lagi, ramai. Tapi cabaran kita yang seterusnya, kita dipermudahkan untuk mengkaji. Jadi kena banyak membaca. Kena banyak tahu dalam bab-bab apa yang berlaku, bab agama, pandangan-pandangan ulama, penulisan ulama ni kita kena ambil tahu. Itu tanggungjawab kita. Sebab ilmu ni satu benda yang pelik. Ilmu agama ni satu benda yang pelik. Nak jadi doktor kena masuk universiti, tak masuk universiti tak boleh jadi doktor. Nak jadi engineer pun kena masuk universiti, tak masuk universiti tak belajar, tak boleh jadi engineer. Dia tak boleh mereka-reka pasang, tak jadi. Jadi arkitek pun dia pernah belajar, dia bukan boleh main lukis suka hati, kira apa pun dia main lukis, itu tak boleh. Tapi agama ini lain. Jalan memasuki agama ini cukup luas. Ada orang dia dengar dan dia faham. Ada orang dia baca dan dia faham. Ada orang dia baca Al-Quran je, dia dapat melihat apa yang Allah buka untuk dia lihat. Jalan mempelajari agama ni banyak. Kena cari jalan itu dan tingkatkan ilmu kita dalam mengenal agama. Mudah-mudahan Allah jadikan buka hati kita untuk memahami kebenaran dan mengajar orang kepada jalan yang benar. Sebagaimana kita sebut tadi, benar tak benar kita pun tak tahu. Pandangan kita betul tak betul kita pun tak tahu. Tapi jalan kita kena pastikan betul. Beza kita dengan orang lain. Sama ya, kita angkat tangan tekak ni, orang tu pun angkat tangan tekak ni. Kita tanya dia pasal apa angkat tangan tekak ni. Oh, tok imam masjid aku angkat macam tu. Sekali tu aku solat sebelah dia, aku nampak dia angkat tangan. Sejak tu aku pun ikut dia. Bila dia tanya kita balik, pasal apa angkat tangan tekak ni? Sebab aku baca hadis Nabi angkat tekak ni. Nabi angkat tekak dada, kadang-kadang Nabi angkat tekak telinga. Aku buat sebab tu. Itu beza dia yang kita mau. Amalan kita boleh jadi sama, boleh jadi berbeza, tapi jalan mencari kebenaran itu mestilah tepat. Usaha kita mencari sunnah Nabi SAW. Jadi saya ingat untuk hari ni kita berhenti setakat ni dulu. Berapa lama dah ni? 50 minit. Kita berhenti, kita makan insya-Allah lepas ni. Dijemputlah sahabat-sahabat sekalian untuk kambing akikah ni.
Dan insyaAllah kalau ada kesempatan kita berjumpa lagi selepas ni. Saya akan balik Doha mungkin minggu depan. Saya akan balik ke Doha. Raya Haji mungkin balik semula ke sini. Kalau ada kesempatan kita jumpa lagi, kita boleh bincang lagi bab-bab yang lain. Sama ada siapa-siapa yang mengajar pun tak penting, tapi yang penting usaha menuntut ilmu tu mesti berterusan. Carilah kebenaran dengan apa sahaja jalan. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buka soalan ke nak berhenti? Kita tutup majlis juga. Kita tak apalah, ada soalan ni kita sembang-sembang je lah. Kita tutup majlis dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.